Setiausaha Agong PKR berharap Perdana Menteri dapat berkhidmat sehingga ke penggal seterusnya. Wan Faisal dakwa wakil Datuk Seri Anwar sudah serah draft perjanjian. Masalah air Kelantan dijangka selesai pada 2028. Perbicaraan Wan Saiful bermula hari ini. UMNO Kedah templak Sanusi berhubung gaji pekerja tertunggak. KPM tidak akan bertolak ansur kes salah laku seksual libatkan guru dan pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi tengah hari 25 Mac 2024 bersamaan 14 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berkhidmat sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Beliau berkata demikian menerusi program podcast Keluar Sekejap yang bersiaran semalam. Mengulas mengenai kesihatan Perdana Menteri, beliau berkata selain kecederaan bahu dan belakang, Datuk Seri Anwar berada dalam keadaan tip-top. Untuk rekod, Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada November 2022 selepas berjaya menyatukan kerajaan gabungan pasca pilihan raya dengan bekas seterusra DCBN sebagai rakan kongsi utama. Bagaimanapun, perjalanan Presiden PKR itu menerajui Putrajaya tidaklah begitu lancar. Pengkritik berkali-kali membidas bahawa walaupun diketuai oleh seorang reformis, pelaksanaan reformasi berjalan dengan perlahan. Malah terdapat juga kritikan terhadap langkah regresif oleh kerajaan seperti dalam isu pindaan kewarganegaraan. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyerahkan draft perjanjian melalui wakilnya kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ketua Pemuda Bersatu itu mendakwa perkara itu tidak diketahui sesiapa termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang semalam menafikan kewujudan dokumen terbabit. Beliau berkata demikian membalas hantaran Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Taufik Johari yang menyelar tindakan pembangkang mengeluarkan pelbagai kenyataan ketika rundingan sedang dijalankan. Semalam Fadilah berkata draft perjanjian yang diperkatakan pembangkang itu tidak wujud. Fadilah yang diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan Ahli Parlimen berkata, beliau tiada menyerahkan sebarang draft seperti didakwa dalam pertemuan dengan Hamzah. Di Dewan Rakyat pada Khamis lepas, Hamzah berkata pihaknya sudah menerima suatu draft dokumen yang memperincikan cadangan pemberian peruntukan daripada Fadilah. Kerajaan Kelantan memberi jaminan masalah bekalan air di negeri itu dijangka selesai sepenuhnya pada tahun 2028. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin berkata, hanya 20% kawasan di negeri itu yang berdepan masalah air, bukannya sebahagian besar seperti yang didakwa pelbagai pihak. Justru beliau meminta penduduk yang berdepan masalah air supaya bersabar untuk sedikit masa sahaja lagi sebelum ia diselesaikan sepenuhnya. Itu kerana semua loji air yang kini dalam pembinaan dan penambahbaikan akan siap sepenuhnya pada akhir 2027. Mengulas lanjut, Dr. Izani berkata, pihaknya akan mengemukakan permohonan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya penukaran paip dapat dipercepatkan. Untuk rekod, masalah air di Kelantan bukan perkara baharu. Sebaliknya sudah lebih 30 tahun dan sepanjang tempoh itu, pelbagai usaha dilakukan kerajaan negeri sehingga kini. Perbicaraan kes rasuah dan
pengubahan wang haram Ahli Parlimen Tasik Glugor, Datuk Wan Saiful Wan Jan bermula hari ini di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pihak pendakwaan akan memanggil 50 saksi untuk memberikan keterangan dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram berhubung projek Jana Wibawa yang dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu itu. Perbicaraan kes di hadapan Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub dijadual berlangsung selama 22 hari dari bulan ini hingga Ogos. Difahamkan antara saksi yang akan dipanggil memberikan keterangan dalam kes terbabit ialah kaki tangan bank dan kaki tangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia serta beberapa ahli politik. Pada 21 Februari tahun lalu, Wan Saiful, 48 tahun, didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu syarikat Napturi Sendian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 232 juta ringgit. Wan Saiful juga didakwa atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 5.59 juta ringgit dengan memindahkan dan menggunakan wang hasil aktiviti haram, antaranya bagi pembelian kereta Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia dan memindahkan ke beberapa akaun termasuk milik syarikat Sinar Karangkraf Sendirian Berhad. UMNO Sungai Petani menemplak seorang ahli Parlimen PAS yang mendakwa Kerajaan Negeri Kedah terpaksa mencuci dosa kerajaan lama sehingga perlu menanggung masalah anak syarikat Menteri Besar Incorporated iaitu Kedah Agro Holdings. Ketuanya, Datuk Shah Hashim Muhammad Yusof berkata, yang berdosa sebenarnya adalah Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, kerana gagal melunaskan gaji kaki tangannya selama 9 bulan. Beliau turut membandingkan dengan 3 pentadbiran Menteri Besar terdahulu yang tidak pernah culas membayar gaji pekerjanya. Sebelum ini, Ahli Parlimen Al-Star yang juga Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamuddin mendakwa masalah Kedah Agro Holdings kini terpaksa ditanggung Kerajaan Negeri Kedah sedangkan ia berlaku di bawah pentadbiran kerajaan lain. Sanusi pula pada semalam mengibaratkan anak syarikat MBI itu umpama lintah apabila tidak mampu menjana pendapatan sendiri. Mengulas lanjut, Shah Hashim berkata Sanusi telah mengabaikan kebajikan pekerjanya apabila membeli kereta rasmi baharu bernilai lebih RM400,000 susulan tular foto kereta berjenama. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi amaran tidak bertolak ansur terhadap kesalahan seksual di institusi pendidikannya. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius kes salah laku seksual yang melibatkan guru dan pelajar seperti yang dilaporkan. Ujar KPM, kes berkenaan berada dalam perhatian KPM dan tindakan telah diambil mengikut garis panduan sedia ada. Kementerian juga bersedia memberi kerjasama penuh kepada siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa. Selain itu, semua institusi pendidikan di bawah KPM diminta untuk mematuhi garis panduan pengurusan salah laku seksual yang sedang berkuat kuasa bertujuan untuk memelihara keselamatan dan kesejahteraan murid. Terdahulu, media melaporkan polis sedang menyiasat laporan daripada keluarga pelajar lelaki berusia 17 tahun yang didakwa menjalinkan hubungan cinta dengan guru sekolahnya sendiri. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.